Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton. Saya nak cakap banyak malam ni kerana isu yang kita bincangkan itu begitu besar sekali. Dan kalau anda mengikuti perbincangan-perbincangan di Astro Awani sebelum ini beberapa minggu lepas, kita ada sidang kemuncak pemasaran dunia World Marketing Summit, dan kita juga bercakap tentang perkara baru seperti keputusan hadiah Nobel dan sebagainya. Semua ini semakin menjurus ke arah satu perkara, iaitu pemikiran tentang manusia, peradaban dan masa depan. Antara cabaran yang paling getir adalah melihat kepada kelestarian, dan dalam hal ini pergerakan hijau atau konsep untuk memastikan kelestarian itu semakin meninggi, bukan saja di kalangan pembuat polisi tetapi juga di kalangan masyarakat, dan begitu juga masyarakat sivil apatah lagi. Dalam konteks ini kita begitu gembira kerana Malaysia ini memang terkenal dengan pelbagai persidangan yang hebat, dan persidangan yang hebat yang akan berlangsung tidak lama lagi 10 hingga 13 Oktober adalah iGEM ataupun the 4th International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference in Malaysia. Dan kita melihat bukan saja pada teknologi hijau, produk yang begitu lestari kepada alam, tapi juga mungkin melihat kepada industri itu secara keseluruhannya, melihat kepada peranan penciptaan kemewahan ataupun kekayaan, wealth creation dalam bidang hijau. Menuju ke depan tidak semestinya merosakkan masa depan. Dalam konteks itu, saya amat berterima kasih kerana malam ini wakil kementerian ada di sini, dan orangnya cukup hebat. Sama universiti dengan saya tapi senior yang terlalu lebih daripada saya, Yang Berhormat Datuk Seri Raja Mahzir Khalid, Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air ataupun nama singkatnya KETA. Datuk, kita boleh pergi merata tempat, tapi mungkin akhirnya lah secara ringkasnya saya nak bermula dengan pemikiran hijau itu. Kerana tempat lahir kita tak jauh, saya di Perlis dan Datuk di Kedah, dan itu memang jelapang padi, dan jelapang padi itu sentiasa dikaitkan dengan elemen hijau. Jadi sebenarnya di Malaysia pemikiran hijau itu tidak pernah terpisah daripada susul galur masyarakat kita. Walau bagaimanapun menuju ke depan, kita nak menarik keluar elemen hijau ini dan kita nak mekarkannya dalam konteks yang baru. Mungkin dalam konteks ini masyarakat harus melihat iGEM ini kerana bagaimana relevannya kepada kita sekarang ini menjadi penentu bagaimana ia akan didokongi oleh masyarakat. Terima kasih atas jemputan pada malam ini. Sama-sama. Jadi saya ingin menyentuh mengenai dengan budaya amalan hijau. Sebenarnya dalam masyarakat Malaysia lah, kita mempunyai kehidupan yang tidak jauh daripada alam. Jadi kalau kita tengok dalam tahun 60-an misalnya, masyarakat berada pada suasana persekitaran yang sangat kondusif. Tumbuh-tumbuhan, rumah dia, desain bangunan yang dibina, dan cara kehidupan yang pada saya pada waktu itu semuanya boleh dikatakan hijau. Tapi apabila proses perubahan, transformasi yang berlaku dalam dunia keseluruhannya, dan kita mengubah dari satu sektor kepada sektor lain, misalnya pergi kepada industri. Jadi akhirnya kita dalam perlumbaan mencari bidang itu, misalnya di negara kita sendiri, maka kita akhirnya pergi kepada proses urbanization. Proses urbanization sendiri, sistem pengangkutan, kenderaan, dan akhirnya kita sampai ke satu peringkat, kita mencari satu entiti baru, nak balik kepada amalan hijau. Dalam proses inilah, sekarang ni dalam 4 tahun kebelakangan ini, kerajaan melihat bahawa potensial untuk memberi jaminan kepada rakyat bahawa satu hari nanti kehidupan lebih sejahtera dari segi pencemarannya, dari segi kehidupan hariannya, dari segi aktiviti yang termasuk di dalamnya sistem pengangkutan, tenaga yang boleh diperbaharui. Dan sebab itulah hari ini, seperti mana yang disebut di saudara tadi, bahawa kita mempunyai 4th International Green Tech and Eco Product Exhibition and Conference Malaysia, atau dikenali dengan ringkasnya iGEM. Salah satu platform untuk memahami atau memberi ruang kepada masyarakat untuk melihat bahawa sebenarnya budaya amalan hijau ini merupakan sesuatu yang besar, ruang lingkupnya. Itu. Dalam konteks itu kan, Datuk, kalau kita lihat yang dahulu mendepani
jenama hijau ni adalah produk dan perkhidmatan hijau. Contohnya kalau kita melihat kepada barangan organik, tapi di pasaraya tentunya rak itu lebih mahal berbanding dengan rak harga barang produk yang biasa. Dan begitu juga kita melihat kepada kereta yang lebih hijau, hybrid. Baru tadi Buletin Awani 745 membicarakannya. Itu juga kalau kerajaan tak bantu dengan pelepasan cukai dan sebagainya, jauh lebih tinggi produk biasa. Jadi mungkin persepsi masyarakat dewasa ini lebih melihat pada konsep hijau dan lestari itu dengan konotasi bahawa ia lebih mahal dan sukar untuk didapati berbanding dengan cara amalan biasa. Sebab itu dalam konteks itu saya nak pergi rehat yang pertama. Tetapi apabila kembali nanti, bagaimana kita nak meletak posisi negara dalam bidang ini, kerana kalau ia sudah ada dalam budaya kita, tetapi faktor urbanisasi yang Datuk cakapkan tadi, 68% mungkin ya, sekitar itu peratusan penduduk Malaysia yang berada di kawasan bandar. Bagaimana kita nak pastikannya berlaku dalam konteks yang besar, kerana mungkin warisan hijau kita itu lebih berbentuk agrarian ataupun di luar bandar, tapi di dalam bandar ini ia sejarah yang relatifnya baru, dan pemikiran untuk menggunakan air hujan, pemikiran untuk kitar semula, itu tidak datang secara automatis. Dan kita sudah cubanya, tetapi dengan kadar kejayaan berbeza. Bagaimana untuk memberikan pemikiran baru? Saya rasa antara perkara yang paling bagus berlaku dalam persidangan dan kemuncak antarabangsa adalah idea-idea yang banyak datangnya dari luar. Contohnya sungai di Stockholm, mereka berhentikan kereta dan suruh saya turun dan minum. Dan saya tak sakit pun. Begitu mereka menghargai sungai mereka hingga dijaga dan ditapis segala pencemar yang mungkin boleh masuk ke dalamnya. Di Malaysia dengan keadaan yang sedia ada, mengambil kira kepakaran yang akan datang kepada IJM dan polisi masa depan negara, bagaimana pemikiran terhadap perkara itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton Agenda Awani. Kita masih membicarakan tentang isu hijau, kelestarian, dan kita bernasib baik 10 hingga 13 ada persidangan yang akan menyaksikan pameran dan juga pemikiran sebenarnya tentang produk dan perkhidmatan hijau, dan mungkin menuju ke depan dalam perkara ini di mana Malaysia. Tapi saya nak lihat, kadang-kadang kalau saya tanya soalan itu jawapannya boleh pergi besar. Tapi saya nak letak dalam konteks bahawa kita telah cuba melakukan pelbagai perkara. Kita ada kempen kita semula, kita ada kempen tak pakai beg plastik untuk hari-hari tertentu dan sebagainya. Tetapi kita mahukan anjakan yang lebih besar daripada itu. Contohnya dalam apa jua industri yang rakyat Malaysia terbabit, usahawan tempatan maupun pembuat polisi mahu harus terus melihat kepada kehijauan itu sebagai suatu amalan biasa, bukan lagi amalan alternatif. Kita semula mungkin pada pemikiran ramai orang masih lagi satu alternatif, nak buat tak nak buat pun tak apa. Dia satu perkara yang pada saya lah, di peringkat global, bila kita mengatakan amalan hijau ni telah sampai ke satu peringkat yang melebihi daripada komponen yang sedia ada dalam masyarakat. Tapi di Malaysia misalnya, saya nak bagi kepada beberapa komponen. Satu komponen ialah mengenai dengan dasar teknologi hijau ini, dasar kerajaan. Sebenarnya baru dimulakan pada tahun 2009 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak Perdana Menteri, apabila melancarkan satu dasar yang mengenai pasti teknologi hijau akan menjadi pemacu dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Itu dasar. Kemudian selain daripada dasar tu, yang keduanya tahap kesedaran masyarakat awam Malaysia terhadap teknologi hijau. Ini macam saudara sebut tadi bahawa kita telah mencuba banyak program. Tapi program yang kita buat tu pada peringkat awalnya tidak secara holistik. Mana pergi atas satu program atas berasingan. Apa yang kita nak sekali dalam iklim dalam global dan penggunaan teknologi hijau ni ialah kita nak bahawa kita pergi secara paralel. Contohnya awareness program, kesedaran pada masyarakat berjalan, perniagaan yang berkaitan dengan teknologi hijau juga berjalan. Sebab dalam perniagaan dalam teknologi hijau, misalnya kita ada lebih daripada
6 components. Saya boleh sebut salah satunya adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kedua saya boleh sebut di sini mengenai dengan kenderaan, kenderaan elektrik ataupun pengangkutan awam. So kalau kita nak tengok bahawa dalam kesedaran berjalan, perniagaan juga berjalan, dan pada masa yang sama seperti saudara sebut tadi, kita juga hendak supaya inovasi ataupun pakar-pakar yang sememangnya sudah ada di setengah-setengah negara datang membantu. Jadi untuk datang membantu itu salah satu platformnya seperti iGEM lah. Jadi kita dapat melihat benda-benda baru yang dapat datang ke dalam negara kita. Saya ingat lagi yang lepas-lepas pun kita mendapat pemikiran tak payah pergi negara maju sebenarnya. Negara yang sama membangun seperti Malaysia, negara Brazil yang mengurangkan pergantungan kepada kereta pergi ke perkhidmatan awam. Dan bagaimana mereka tempat tunggu bas tu supaya tak panas, tak kena angin kuat. Seorang pejabat ni dia suka cantik lawan, tak nak kena check balik rupa dia betul tak betul semua syarat sebagainya. Betul ya. So jadi dalam konteks itu perubahan yang Datuk sebutkan tadi itu seperti penyediaan geran pun ada untuk tenaga boleh diperbaharui, tapi dalam konteks itu juga jika kita ada pun alternatifnya, tetapi setiap insan di Kuala Lumpur lah misalnya masih mahu menggunakan kereta sendiri, ia tidak akan dapat mengubah dengan kesan yang besar kerana masih lagi tumpuan utamanya kita mahu menganjak sebahagian besar masyarakat terutamanya di kota besar untuk bergerak ke perkhidmatan awam kerana ia lebih efisien. Jika ia lebih efisien bermaksud penggunaan tenaganya lebih efisien, walaupun kita terpaksa membebaskan gas-gas hijau, tetapi ia lebih efektif dalam konteks itu kerana kita berjaya melakukan tindakan menyaksikan kurangnya pengeluaran per kapita contohnya. Dalam konteks itu ada yang masih menyalahkan sikap, tapi ada juga yang masih melihatkan rangkaian ekosistem semuanya perlu berada dalam konteks itu. Kalau tidak, orang kata macam mana saya nak naik LRT kerana nanti tak ada bas nak pergi rumah saya contohnya. Jadi sekarang kita ada lingkaran bas dan dengan MRT kita harap lingkaran itu penuh lagi. Tetapi kesedaran itu perlu diterangkumkan daripada sekarang, bukannya tunggu perkhidmatan itu siap contohnya Datuk. So jadi salah satu dalam strategik lah bagi bila kita bercakap mengenai dengan sistem pengangkutan untuk masyarakat dan juga secara kolektif. Kalau kita bercakap hari ini barangkali Kuala Lumpur misalnya berada pada tahap yang semakin meningkat dari segi penggunaan pengangkutan awam. Sama ada dari segi bas lingkarannya ataupun Rapid Kuala Lumpur, LRT, dan insya-Allah dalam masa 3 tahun dari sekarang kita ada MRT. Jadi ini dapat mengurangkan pemilik kenderaan daripada menggunakan kenderaannya dan kita pergi kepada perkhidmatan awam. Tapi untuk itu, untuk sementara kita nak kepada infrastruktur yang lengkap dalam sistem pengangkutan yang dapat mengurangkan beban pengeluaran karbon, sudah tentulah kita nak kepada kesedaran juga masyarakat. Sebab dia lebih selesa. Kadang-kadang dia kata dari rumah dia nak pergi, dia kata lebih baik dia bawa kereta. Dia tak nak juga nak naik pengangkutan awam. Tapi nak sampai ke satu stage, ini memerlukan bukan saja kesedaran, tapi memerlukan tunjuk arah agensi dan juga kerajaan membawa masyarakat sendiri kepada satu sistem di mana yang masyarakat sendiri boleh terima. Jadi contohnya bila Rapid KL yang baik, sistem LRT yang baik, kemudian ada MRT, kemudian sistem pengangkutan awam ke lapangan terbang dan juga ke mana yang lebih baik, dia akan menuju pada situ. Mungkin polisi itu juga perlu menghukum quote unquote tu mereka yang tidak mahu berganjak ke arah lebih hijau. Tapi mungkin itu tindakan yang tidak popular nanti. Contohnya Singapura menggunakan levy yang tinggi untuk memiliki kereta lah, nak masuk kawasan sesak kena bayar lebih dan sebagainya. Mungkin kita akan bergerak ke situ juga tu. Saya ingat akhirnya kita kena ada juga enforcement, penguatkuasaan. Di setengah-setengah negara yang dah maju, penguatkuasaan ini menjadi penting. Jadi dia berjalan antara kesedaran, pemikiran rakyat telah berubah, tapi pada masa yang sama dia juga mengenakan penguatkuasaan yang terancang oleh undang-undang. Peraturan itu sendiri mengajar untuk dia lebih kepada mengikut peraturan. Tapi untuk lebih lestari lagi, kita tidak mahu hanya menjadi pengguna pada barangan dan perkhidmatan hijau, kita juga mahu menjadi peneraju
pemikir, pembuat, pencipta dan juga penghasil produk dan perkhidmatan hijau. Sebab itu memajukan pertumbuhan hijau dan juga melihat pada keusahawanan global, mungkin tema yang dipilih. Jadi saya nak melihat itu. Kita juga ada Global Entrepreneurship Summit juga hujung bulan ini. Mungkin selepas rehat ini kita melihat kepada bagaimana IKS terutamanya, peneraju besar dalam sektor ekonomi Malaysia, boleh bergerak kepada pemikiran hijau, menghasilkan produk dan juga perkhidmatan hijau. Itu selepas ini. %90 lebih daripada usahawan yang kita ada di Malaysia ni menumpukan pada industri kecil dan sederhana. Dan dalam anjakan Malaysia untuk keluar daripada perangkap ekonomi pertengahan ataupun middle income trap, juga kelompok ini begitu penting sekali. Dan dalam melihat pada isu hijau dan kelestarian, kelompok ini jugalah menjadi nadi penting untuk melihat pada kemajuan pada masa depan. Dalam konteks itu saya nak bertanya kepada Datuk dalam konteks ini, kerana kalau kita lihat IKS ni banyaknya berkisar bukan di kalangan yang begitu glamour, elit yang kita boleh lihat. Tetapi kalau kita balik ke asal-usul di kampung juga banyak wujudnya. Jadi kebolehan untuk mereka mengadaptasi teknologi baru yang lebih hijau dalam aspek tenaga ataupun efisiensi penggunaan mesin dan peralatan misalnya, ini semua membabitkan kos. Kerajaan boleh beri grant, tapi itu tidak akan lestari untuk masa depan kerana mereka perlu berganjak dengan sendiri dan dalam capaian ekosistem mereka sendiri. Jadi bagaimana Datuk melihatnya dalam mungkin kes-kes yang spesifik seperti ini, kerana kerajaan mungkin mahu membantu semua, tapi agak mustahil untuk dari atas ke bawah memastikan perkara ini. Akhirnya, sebab itulah mereka jadi usahawan, kerana ikhtiar dan inovasi itu perlu datang daripada peringkat akar umbi IKS itu sendiri. Salah satu daripada komponen penting dalam ekonomi negara ialah kumpulan yang berada pada IKS, industri kecil dan sederhana. Dan kalau kita nak kira industri kecil dan sederhana ni banyak dia punya pillars dia lah. You cakap pasal manufacturing, you cakap pasal perniagaan, you cakap pasal kilang kecil, kalau nak pergi kepada sektor pelancongan dan sebagainya. So kita melihat bahawa apabila nak masuk dalam apa yang kita panggil sebagai pengusaha hijau baru, dia mempunyai banyak cabaran. Cabaran yang pertama, sebab saya katakan tadi, Yang Amat Berhormat melancarkan dasar teknologi hijau ni 2009, jadi baru dalam 4 tahun. Jadi satu yang paling penting yang dia tempuhi adalah nak mendapat kemudahan kewangan. Dia susah dia nak dapat kemudahan pinjaman ataupun credit facilities, sebab bank sendiri pun masih bertanya, ini apa jenis niaga dan macam mana nak dibuat dan macam mana nak bayar balik pada bank. So ini bank negara juga telah mengambil inisiatif untuk membuat roadshow dan membuat penerangan. Itu satulah cabaran keuangan. Cabaran yang kedua ialah kemudahan infra. Kemudahan infra yang saya maksudkan ialah kita belum mencapai satu kemudahan yang up to date dari segi green tech facilities. Ini sebab kita baru. Jadi cakap saya makmal yang ada sekarang ni di Sirim. Di tempat lain kita belum ada untuk nak mengesahkan. Kemudian yang ketiga, yang cabaran dia ialah nak mengubah mindset lah. Daripada perniagaan yang ada itu, pemilik itu kita nak ubah. Kita ambil contoh macam kita katakan kilang padi di Kedah. Kilang padi. Dia ada kilang. Sekarang kita nak bawa dia supaya yang pertama kita minta dia dari segi penggunaan elektrik dan juga pelepasan asap. Dia ada sistem yang boleh diubah suai supaya pelepasan asap itu tidak tinggi dan penggunaan elektrik itu jadi dia nak beli barang baru, dia kata equipment semua ni. Jadi dia akan mengambil masa untuk dia nak memikirkan sama ada nak tukar atau tidak. Sebab dia lebih selesa. Dan bila bercakap pasal IKS ni, saya suka menyebut juga dalam mengenai dengan perniagaan-perniagaan yang ada kaitan dengan green tech. Yang contohnya saya boleh bagi di sini ialah bila ada sistem yang ada sekarang ni, iaitu waste cooking oil misalnya. Dah syarikat
yang bawa balik membeli minyak-minyak yang sudah digunakan, minyak masak digunakan dan dia ubah kepada biodiesel. Ada juga syarikat yang telah berusaha menjadikan sampah yang dibuang oleh masyarakat itu sebagai komponen untuk biomass yang termasuk terkandung dalam tenaga lestari. Tapi kalau ada yang melihatnya sebagai beban, tapi kita juga melihatnya sebagai peluang. Kita tahu, kita faham masalah IKS ni kerana sebahagian besarnya adalah perusahaan mikro sebenarnya. Mereka ada 5 je pekerja paling kuat dan sebagainya. Tetapi semakin kompetitif perkhidmatan dan barangan itu kerana sekarang pasaran global. Dan itu juga antara isu yang hebat dikatakan tentang TPPA. Kalau kita nak bersaing dengan 18 negara lagi contohnya. Tetapi kelebihan hijau ini memberikan pendahuluan yang cukup menarik kalau kita nak bersaing. Mungkin itu yang harus dilihat, bukan saja 1.5 bilion dana yang disediakan oleh kerajaan, tapi untuk mendapatkan semua itu bagus, tapi akhirnya ia adalah tentang memberikan nilaian lebih tinggi kepada pengguna sekarang ini yang lebih semakin sedar tentang kepentingan hijau. Pandangan Datuk? Saya bersetuju sebab platform hijau itu sendirilah yang akan membawa kejayaan kepada dia. Ya. Kita ambil contoh orang Malaysia lah, especially kita di bandar-bandar kecil. Pada satu masa kita tak kisah tentang kualiti makanan. Asal ada makanan, kita makan. Pada satu masa kita tak kisah sama ada dia ni bersih atau kurang bersih, kita makan. Tapi sampai certain masa dalam keadaan masyarakat dia berubah. Dia hendak kepada yang kualiti. Kemudian sampai satu stage lain dia hendak kualiti dan makanan yang sedap. Dan akhirnya dia memilih-milih. Begitu juga dalam platform hijau. Saya kira bahawa masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat sendiri akan memilih untuk produk yang atas platform hijau. Dan kita boleh ambil contoh pengangkutan sekarang ni sudah sebut tadi mengenai kereta hybrid car yang ada petrol dan ada juga gas. Dan akan datang ni adalah kereta yang berasaskan kepada bateri. So saya tengok masyarakat akan pergi kepada situ. Jadi kalau kita gunakan, IKS boleh menggunakan platform hijau ini dan dia sendiri boleh faham konsep hijau yang sebenarnya, dia akan pergi ke situ. Tapi proses ni akan sedikit mengambil masa. Tidaklah berlaku besok, tapi pemikirannya perlu bermula hari ini. Terima kasih banyak Datuk kerana meluangkan masa. Dan untuk anda, jika anda ingin mengetahui apa yang semua kami bicarakan ini muncul di depan mata, pergilah sendiri ke Pusat Convention KLCC untuk melihat iJam daripada 10 hingga 13 Oktober. Pukul 10.30 pagi dah ada dah. Waktu tu LRT pun dah ada. Silalah ambil pengangkutan awam kerana nak pergi kepada satu persidangan bercakap tentang kelestarian. Jadi sesuaikan semuanya ataupun anda boleh terus pergi ke Facebook dan juga laman sesawang iJam. Itulah saja masa yang ada untuk perbincangan malam ini. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada Facebook, Instagram ataupun Twitter Esra Awani. Teruskan saja ke esraawani.com untuk memberikan pandangan anda. Sekian, selamat malam, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang lain pula. Thank you so much.